Terdapat peristiwa dalam lipatan sejarah yang begitu kejam untuk digambarkan, dan salah satunya adalah pembinaan landasan kereta api Mount Burma oleh pihak Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Mereka yang dipaksa bekerja pada waktu itu cuma berharap masih lagi bernyawa pada penghujung hari kerana setiap hari adalah lebih teruk dari yang sebelumnya. Membina landasan kereta api sepanjang lebih 415 km di dalam hutan tebal bergunung ganang dengan cuaca yang ekstrim tanpa sebarang jentera dalam tempoh yang singkat adalah sesuatu yang boleh dikatakan mustahil. Singapura dijadikan pusat pemerintahan Jepun bagi kawasan selatan dari tahun 1942 hingga 1945. Ribuan tentera British dan Australia dijadikan tawanan perang dan dipaksa bekerja untuk pembinaan landasan kereta api Mount Burma bersama ratusan ribu pekerja dari Asia termasuk Tanah Melayu atau dikenali sebagai Romusha. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Jepun mengerah untuk menyiapkan landasan kereta api maut ini. Teruskan menonton. Kempen Jepun di Asia Tenggara semasa Perang Dunia Kedua. Semasa Jepun menyertai kuasa Axis dalam Perang Dunia Kedua pada Disember 1941, misi Jepun ialah mencari sumber alam seperti minyak, getah, timah bagi menampung keperluan di negara itu. Selepas serangan Pearl Harbor, Jepun mencapai beberapa siri kemenangan ketenteraan di rantau Asia. Pada Disember 1941, Guam, Wake Island dan Hong Kong jatuh ke tangan Jepun, diikuti dengan Filipina, Indonesia, Tanah Melayu, Singapura dan Burma pada awal 1942. Thailand yang bersifat neutral ketika itu juga akhirnya ditekan oleh pihak Jepun untuk membantu memerangi Amerika Syarikat dan Britain. Namun armada laut Jepun dikalahkan oleh pihak sekutu Allies dalam dua pertempuran di Lautan Pasifik, iaitu Battle of the Coral Sea dan Battle of Midway pada tahun 1942. Pertempuran ini menyebabkan kawasan laut tidak selamat dan Jepun terpaksa mencari laluan darat bagi tujuan penghantaran bekalan. Perjalanan ke tempat pembinaan landasan. Perjalanan tawanan perang dari Singapura ke kawasan pembinaan landasan kereta api Thailand Burma ini adalah gambaran awal layanan teruk pihak Jepun. Mereka menaiki kereta api dari Singapura ke Thailand bermula Jun 1942 dan perjalanan mengambil masa selama 5 hari. 30 hingga 40 tawanan perang ini akan disumbat ke dalam gerabak kereta api yang hanya berukuran 5.5 meter kali 2.5 meter. Hanya sedikit makanan dan air diberikan dengan cuaca yang sangat panas pada waktu siang serta kesejukan di waktu malam. Bagi pekerja Romusha pula, layanan lebih teruk diberikan di mana mereka menaiki gerabak yang tidak berbumbung dan ramai yang mati disebabkan suhu yang melampau. Setibanya di stesen kereta api Ban Pong di Thailand, mereka meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki sehingga 300 km lagi untuk sampai ke sepadan Thailand Burma. Terdapat juga mereka yang dihantar menaiki kapal laut dari Singapura di dalam kargo yang sesak sehingga digelar sebagai Hell Ships. Romusha dan tawanan perang. Jepun mempunyai akses kepada tenaga kerja yang ramai, iaitu terdiri daripada 60,000 tawanan perang ditambah dengan 200,000 Romusha dari Asia, iaitu Burma, Thailand, Melayu, Cina, Tamil dan Jawa. Pekerja dari Tanah Melayu pada mulanya dijanjikan ganjaran yang tinggi bagi tempoh 3 bulan dengan layanan yang baik dan diberi harapan bahawa Jepun dapat membebaskan mereka dari jajahan Eropah. Lebih menyedihkan apabila ada di antara mereka yang turut membawa isteri dan anak-anak mengharungi perjalanan yang amat sukar. Selepas menyedari ramai di antara pekerja tidak kembali selepas 3 bulan, pekerja baru sukar dicari dan pihak Jepun mula menggunakan paksaan dan menangkap penduduk di Tanah Melayu untuk dihantar ke Thailand. Pekerja dari Asia atau Romusha ini mengalami nasib yang lebih teruk dari tawanan perang kerana mereka tiada sebarang pengalaman dan ketahanan seperti tentera yang lain, menyebabkan kira-kira 90,000 orang telah terkobat semasa pembinaan landasan kereta api. Proses pembinaan landasan kereta api maut Thailand Burma. Dari Jun 1942 hingga Oktober 1943, sepanjang kira-kira 415 km landasan kereta api dibina dari Bang Pong, Thailand hingga ke Tambiu Zayat, Burma. 111 km landasan ini adalah di kawasan Burma dan selebihnya 304 km berada dalam kawasan Thailand. Projek ini dianggarkan mengambil masa selama 5 tahun, akan tetapi disiapkan hanya dalam tempoh 1 tahun setengah, menunjukkan pekerja dipaksa dengan sangat kejam. Pihak Jepun mahu menyiapkan landasan kereta api ini secepat mungkin semasa perang dan meletakkan pekerja di banyak kem berbeza sepanjang laluan landasan. Terdapat juga seramai 12,000 warga Jepun terdiri dari jurutera dan pengawal serta 800 pengawal yang diserap dari negara Korea. Keadaan di setiap kem adalah sangat teruk di dalam hutan tebal bergunung ganang dengan cuaca panas yang terik serta musim hujan.
Selain itu, terdapat kawasan bergunung yang terpaksa diletupkan bagi membolehkan laluan sempit dibina untuk landasan kereta api, dan salah satu kawasan ini dikenali sebagai Hellfire Pass. Hellfire Pass. Kawasan ini digelar sebagai neraka atau disebut Hellfire Pass kerana ianya laluan yang paling sukar dibina, dengan pekerja dipaksa bekerja siang dan malam dalam keadaan yang sangat teruk. Ia terletak di kawasan bukit Tenasserim di daerah Kanchanaburi. Kawasan bukit ini dipenuhi batuan besar dan terletak di kawasan terpencil, menyukarkan bekalan seperti makanan dan ubatan untuk sampai. Pekerja dipaksa bekerja sehingga 18 jam sehari. Selain bahan letupan juga digunakan, dan kemudiannya batuan gunung dihancurkan menggunakan dengan hanya alatan tangan yang asas. Ramai yang mengalami kecederaan akibat batuan tajam dan tidak mendapat rawatan. Sekitar 100,000 pekerja Romusha dan 16,000 tawanan perang mati dalam pembinaan Hellfire Pass. Landasan kereta api siap dibina. Apabila landasan kereta api Thailand Burma ini disiapkan pada 16 Oktober 1943, ia adalah satu binaan yang kompleks dengan mempunyai 63 stesen dan pejabat pengurusan berpusat di Bangkok. Ia memerlukan seramai 9,000 orang dari pihak Jepun dan 22,000 orang pekerja Asia bersama-sama tawanan perang untuk beroperasi dan diselenggarakan. Landasan ini berfungsi bagi menghantar bekalan bagi kempen pihak Jepun di Burma. Selain itu, ia digunakan untuk menghantar bekalan makanan bagi pekerja sepanjang landasan. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, Raja Jepun menyerahkanlah selepas peristiwa pengumuman bandar Hiroshima dan Nagasaki, dan pihak bersekutu mula membuat rancangan bagi menghantar bekalan barangan asas kepada tawanan perang secepat mungkin. Makanan dan ubatan dihantar melalui udara, termasuk pegawai perubatan yang turut dihantar ke kem-kem penting. Terdapat kawasan yang sangat terpencil yang mengambil masa beberapa minggu sebelum pihak tentera bersekutu tiba. Tawanan perang kebanyakannya dalam keadaan sangat kurus dan mengalami masalah kesihatan. Oleh itu, proses pemindahan sangat rumit. Ramai tawanan perang yang menulis rekod dan diari harian menceritakan apa yang terjadi, dan ia dijadikan bukti penting bagi mendakwa pihak Jepun yang melakukan kekejaman. Kerajaan Australia menjatuhkan hukuman tembak sehingga mati ke atas mereka yang melakukan jenayah kemanusiaan. Di samping itu, pegawai tertinggi dalam tentera Jepun dibicarakan dari tahun 1945 hingga 1951. Pada hari ini, beberapa kawasan di sepanjang landasan kereta api maut ini dijadikan tempat peringatan, sama ada binaan asal atau dibaik pulih, bagi memperingati nyawa yang terkorban dan mereka yang terlibat. Kesimpulannya, kisah yang terjadi dalam pembinaan landasan kereta api maut ini adalah salah satu sejarah yang boleh memberi gambaran kesengsaraan situasi perang. Kini, masih ada antara mereka yang terlibat masih hidup dalam pembinaan kereta api maut ini yang sudah berumur 80-an hingga 90-an. Dan sejarah penting ini sebenarnya sangat rapat dengan kita dan perlu diketahui supaya menjadi satu ingatan betapa pentingnya mempertahankan sebuah keamanan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.